Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah jumpa lagi di channel Ustaz Bena Ihsan Berjaya, bincangkan tentang isu-isu tentang Islam, tentang ekonomi, tentang kehidupan. Bagi orang yang baru singgah pada channel Ustaz ni, boleh subscribe sama channel, tekan buntang lonceng supaya anda tidak ketinggalan video-video Ustaz yang terbaru akan datang. Jadi kita Ustaz akan share tentang ilmu-ilmu tentang bagaimana untuk menjadi insan yang berjaya, macam mana untuk ubah hidup kita supaya kita menjadi orang yang berjaya, ubah hidup kita supaya kita boleh ubah hidup daripada biasa-biasa kepada luar biasa. Sekarang Ustaz ialah membantu wanita-wanita suri rumah tangga, ibu-ibu tunggal untuk meningkatkan income mereka kepada 10 kali ganda supaya mereka boleh hidup daripada hidup biasa-biasa kepada hidup luar biasa, terutama di 40. InsyaAllah, apa isu hari ini saya nak bincang pasal kita orang Melayu kenapa tak boleh jadi kaya. Kenapa orang Melayu tak boleh kaya? Kalau kita kata orang Melayu aja, orang akan tahu orang bangsa asing kata orang Melayu ni miskin. Sampai menteri pun ada menteri kata orang Melayu ni miskin, orang Melayu ni pemalas. Kenapa jadi macam tu, orang sampai anggap orang Melayu ni miskin? Pasal orang Melayu je miskin. Memang betul, majoriti boleh katakan 80% orang Melayu di Malaysia ni ialah B40. Kalau B40 tu maksudnya di kategori miskin. B40 bawah gaji 3,000, kalau hidup di bandar ni di kategori miskin bandar. Kita tengok di bandar, terutama Colombo, rata-rata yang miskin, yang tidak ada rumah tinggal, rumah sewa dan sebagainya, orang-orang Melayu hidup rumah PPRT. Itulah maksimum yang kerajaan boleh bagi pada orang Melayu ni. Jadi mereka ni taklah bersepah-sepah hidup PPRT. Tapi lihat orang-orang PPRT macam mana, orang-orang Melayu macam mana, mereka tak meningkat-ningkat, tak kaya-kaya, hidup taklah macam tu lah kita orang Melayu ni. Dah berapa menteri-menteri dah berapa banyak menteri daripada zaman Tunku Abdul Rahman, Tun Razak. Tun Razak adalah improve orang Melayu, bagi Felda, menteri-menteri lain sampai Tun Mahathir, dasar ekonomi baru untuk ubah Melayu. Tapi tak ubah-ubah, tak berubah-ubah orang Melayu. Orang Melayu tak pokok sama miskin, masih dijajah lagi. Jadi sampai bila kita nak jadi miskin? Kalau kita lahir menjadi lahir dalam keluarga miskin, bukan salah kita. Tapi kalau kita mati dalam keadaan miskin dan meninggalkan keluarga yang miskin, maka salah kita. Jadi kenapa kita jadi macam ni? Jadi untuk tu kita akan bincang isunya, macam mana orang Melayu nak improve hidup dia, nak improve bangsa di diri dia, untuk memperkasakan ekonomi supaya orang Melayu dihormati, disegani. Lihat pedagang-pedagang dulu, orang Islam dulu, dia membawa Islam ke Kota Melaka, ialah pedagang-pedagang, saudagar-saudagar yang kaya-kaya. Jadi kaya ni penting. Kalau orang Melayu tidak kaya, mereka akan miskin di negara sini. Talk show, saksikan video seterusnya. Swiss. Welcome to Success Reporter TV, Business and Financial Mentor. Kenapa bangsa kita ni, orang Melayu ni miskin? Kenapa orang Islam ni masih miskin? Ada yang kaya tapi boleh kira dengan jari.
boleh kira dengan jari. Rata-rata negara Islam kebanyakan orang miskin. Negara orang Islam banyak miskin. Kenapa orang Melayu kita miskin? Daripada dulu sampai sekarang. Tak nakkah kita rasa kita bangga tengok orang Melayu kaya-kaya? Ada juga orang Melayu kita ni, bila tengok orang kaya, dia pun sakit hati. Ni mentality yang salah. Orang Melayu, dia patut bangga tengok orang Melayu lagi kaya. Sebab dia doa. Kalau kita tengok orang Melayu tu, orang tu kaya, maka kita sakit hati, kita tidak akan menjadi kaya. Sebab itu adalah doa. Jadi kenapa orang Melayu miskin? Kenapa orang Melayu miskin? Contoh, kita buat kajian. Kita buat kajian dengan orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya dengan orang miskin. Kita bagi dia kepada orang miskin 100,000 dan kita bagi juga pada orang kaya 100,000. Ini contoh kajian. Dia bagi orang miskin 100,000 ringgit dan bagi orang kaya ni 100,000 ringgit. Dan kita lihat apa terjadi. Duit ni apa terjadi? Orang miskin tu apa yang berlaku? Dan orang kaya yang 100,000 ringgit tu, kita bagi dia apa yang berlaku setelah 2 tahun. Kita akan lihat. Orang kaya yang diberi duit 100,000, orang kaya ni. Jadi apa dia buat? Dia akan buat modal. Kalau dia dah berniaga, dia akan tambah modal untuk syarikat dia, beli mesin ke, improve dia punya syarikat untuk buat berniaga. Dia buat berniaga dan dia buat berniaga dengan modal 100,000 ringgit tu. Dia buat perniagaan, dia buat berniaga. Dia nak lipat gali dia punya fikiran untuk bagaimana duit 100,000 ni aku boleh jadikan dia 200,000. Tu orang kaya, dia dapat 100,000, otak dia fikir macam mana aku 100,000 ni aku jadikan dia 200,000, ataupun aku nak jadikan dia 1 juta. 100,000 tu jadi 200,000, akhirnya menjadi 1 juta. Ini fikiran orang kaya. Orang kaya mindset. Jadi apa dia buat? Dia buat perniagaan, buat untung, kemudian keuntungan tu dia buat saving, dia simpan, kemudian dia buat investment, pelaburan dalam stok, dalam stok, untuk tambah, dia buat pelaburan kepada tempat lain untuk kembangkan duit dia. Jadi dia buat pelaburan dalam saham, jadi dalam pelaburan tu dia dapat keuntungan lagi dan modal dia tak habis. Kemudian dia dapat untung, dia boleh dapat untung setiap bulan. Dia dapat untung lagi setiap bulan. Double dia punya income, akhirnya keuntungan tu berlipat kali ganda. Dia boleh, ini sikap orang kaya bila dia diberi duit ataupun dia beri pinjaman bank. Dia gunakan duit tu untuk perniagaan dia, untuk menambah lagi duit yang dia ada sebagai modal dan mengembangkan duit lagi. Dia dapat contoh pinjaman bank ke, ataupun dia dapat bantuan, dia dapat bantuan, dapat duit, dibagi 100,000, apa dia buat? Dia akan shopping. Pertama, dia akan tukar kereta Mercedes, kereta BM, dia akan beli rumah, pakai cantik-cantik, makan sedap-sedap, beli tu, beli ni, beli tu, sofa ganti baru, rumah baru, segala-gala dia nak baru, pakaian yang cantik-cantik, duduk
Kalau makan pun tak makan lah, kedai mamak lagi. Tempat yang dia fikir, oh kita pergi hotel, kita pergi coffee house. Sekarang aku dah kaya, aku ada duit 100,000. Dia beli tu, dia pergi sana, pergi luar negara, melancong tu. Dia beli airnya, duit habis. Duit habis, dia tak sedar apa yang dia beli tu benda-benda yang tak perlu. Benda tak perlu, air menyebabkan hutang. Benda-benda yang kena hutang. Kena hutang. Contoh kereta, benda-benda kena bayar hutang, rumah, benda-benda lain yang menyebabkan dia berhutang lagi. Duit habis, kemudian hutang lagi. Sebab apa? Dia nak tunjuk pada orang bahawa dia sekarang dah senang, dah kaya, ada duit. Mula dia akan tunjuk pada orang, nak tunjuk pada orang. Itu sikap orang Melayu kita. Jadi orang kaya, dia akan beli benda-benda yang perlu aja. Benda-benda yang penting perlu aja. Dia beli, dia ada 100,000 ringgit, dia beli perlu aja. Benda yang dia boleh menghasilkan aset. Benda-benda yang boleh menghasilkan aset, yang boleh menghasilkan dia punya wang dia bertambah. Berbanding dengan orang miskin. Orang punya miskin tak sama dengan pemikiran, cara hidup, cara sikap orang-orang kaya. Jadi kita lihat orang kaya ni, orang kaya, kalau dia nak jatuh miskin pun susah. Dia nak jatuh miskin pun susah. Orang miskin, orang Melayu, miskin, nak jadi kaya pun susah. Betul ke betul? Kita lihat orang Melayu kita, nak jadi kaya pun susah. Dia miskin, nak jadi kaya susah. Tapi orang kaya, nak jatuh miskin, dia susah. Pelik kan? Tapi betul. Orang kaya, dia nak jatuh miskin memang susah. Dia tak ada kalau dia bankrupt aku aja, tapi dia nak jatuh miskin, dia akan momentum balik. Dia akan bangkit cepat. Dia akan bangkit cepat sebab dia ada ilmu. Dia ada ilmu. Lagi satu, orang kaya ni dia gunakan duit keuntungan dia untuk sedekah. Dia tolong orang fakir miskin, anak-anak yatim, maka duit dia lagi bertambah berganda-ganda. Itu janji Allah, bahawa siapa bersedekah, Allah akan tambah harta dia 10 kali ganda. Jadi orang kaya, dia bila dia miskin, dia cepat naik jadi kaya balik. Sebab dia ada ilmu. Dia ada pengalaman dalam perniagaan. Jadi digunakan ilmu dalam perniagaan tu balik. Supaya naik balik. Jadi orang kaya ni, dia sebab ada ilmu, orang bisnes dia ada ilmu. Walaupun dia campak ke mana, dia akan benih, kalau yang baik dia akan campak ke mana, akan jadi pulau. Dia boleh bangkit balik. Berbanding kalau orang miskin, macam orang Melayu ni, kalau jatuh miskin, dia susah nak kaya. Sebab apa? Tak ada ilmu. Mindset semuanya gagal. Mindset gagal, sikap gagal, attitude. Sebab apa? Tak ada benda tu. Maka dia susah nak naik. Jadi sekarang ni, anda tahu tak? Tahu tak kita sekarang? Kenapa orang Melayu tak boleh jadi kaya? Orang Melayu tak boleh kaya. Orang Melayu masih miskin. Sebab pertama, mindset orang Melayu tidak berubah lagi. Masih ditakuk lama. Sebab puncanya orang Melayu sampai sekarang tak jadi kaya, harta semua orang ambil, tanah semua bangsa hasil yang baik, rumah kondo besar-besar, banglo, pama beratus ribu, tak mampu, tak ada duit, duduklah rumah biasa-biasa aja. Makan pun tak cukup, duit pun tak cukup, tak ada kemewahan, nak beli tu tak boleh, tak boleh. Banyak hutang sebab tidak boleh jadi kaya, sebab mindset orang Melayu tidak berubah. Jadi untuk itu kita kena ubah mindset kita, kita kena ubah cara hidup kita, cara orang lain, supaya menjadi daripada orang yang biasa-biasa saja menjadi orang yang lebih biasa. Orang Islam kena berjaya, orang Islam kena kaya, orang Islam kena cemerlang, orang Islam kena gemilang, orang Islam kena terbilang, orang Islam kena hebat daripada bangsa-bangsa lain. Untuk itu jangan lupa supaya ilmu ni kita dapat manfaat,
supaya kita dapat amalkan, supaya kita sedar diri kita dan kita ubah hidup kita orang Melayu ni supaya kita boleh bersanding dengan bangsa-bangsa lain. Kita lagi ke depan. Jadi untuk dapatkan ilmu tu jangan lupa follow Ustaz punya channel ni. Kita akan share sama-sama tentang ilmu-ilmu kejayaan, bagaimana untuk kita menjadi orang Melayu menjadi insan yang berjaya. Jangan lupa subscribe Ustaz punya video, like dan tekan tombol butang. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.